IT dan pengurusan kredit daripada AKPK, Encik Azman Hashim. Assalamualaikum dan selamat datang. Dan juga Encik Khairul Niza Abdul Rahman, perunding kewangan yang dahulunya adalah seorang artis. Dan kini telah pun menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kedua-duanya berusia 30-an dan telah pun saya kira kedua-duanya mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dan kita boleh mencuplik sedikit pengalaman beliau, bagaimana beliau menguruskan keuangan masing-masing. Jadi ini ramai yang mengalami tekanan. Jadi selalunya duit saja tak cukup. Walau berapa banyak pun nilainya dalam keadaan ketika ini, semuanya pasti tak cukup. Jadi bagi Cik Khairul sendiri, apa yang agaknya boleh dikongsikan bersama kita, bagaimanakah seorang individu tu boleh berbelanja mengikut kemampuan sendiri? Okey, actually kemampuan ni actually ramai yang masih tak mampu nak mengukur kemampuan dia. Macam saya, bila saya selalu sebut tentang aset dan liability saya rasa macam ni, kalau aset ni biasanya duit masuk. Simple liability ni duit keluar. Jadi saya rasa you perlu tulis apa yang you buat selama 1 bulan. Ke mana duit you tulis. Lepas tu you revise balik end of the month. Sama ada duit tu pergi kepada arah liability ataupun kepada arah aset. Jadi kalau dia pergi kepada liability, saya rasa dia one way out lah. Dia terus keluar, dia bye-bye terus. Betul tak? Jadi kalau macam aset ni, dia bawa lagi duit masuk ke dalam. Jadi seperti tadi dia ada aset dan juga liability, dan salah satunya daripada faktor pendapatan tu, dia rasa jumlah ni tak cukup untuk dia buat simpanan, untuk buat pelaburan. Jadi berdasarkan pengalaman Cik Khairul sendiri, bagaimana agaknya caranya, mungkinkah kita boleh menyimpan dengan jumlah yang sedikit itu? Actually saya rasa bukan semua orang boleh lah. Bukan semua orang boleh. Jadi bagi saya, macam saya memang tak boleh lah. Bagi saya simple je, kita pakai konsep MSI, multiple source of income. Actually ada banyak peluang kat luar yang saya nampak lah. Salah satu seperti bisnes yang saya buat lah. Yang mana semua orang, saya rasa affordable lah, semua orang boleh join. Macam tadi berbalik cerita credit card tadi. Credit card ni actually tak bersalah je. Yang bersalah tu pengguna credit card. Kalau dia menggunakan ke arah aset, saya rasa income dia bertambah banyak lah. Tapi kalau dia menggunakan ke arah liability, income dia makin kurang. Yang tu yang macam kita pernah dengar falsafah, dia cakap orang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Tapi sebenarnya konsep ni actually yang miskin makin miskin pasal dia beli liability lah. Macam you cakap, dia kalau dapat credit card, saya rasa first kali kita akan, biasanya orang beli sport rim lah. Sport rim kereta, betul ya? Pasal tu saya buka satu kedai sport rim juga lah untuk BMW. Actually orang akan berbelanja ke arah itulah. Dia lebih pada handphone, dia lebih pada macam you cakap tadi lah, bukan dia punya apa, bukan keperluan, tapi kehendak lah. Tapi macam katalah you boleh buat sesuatu dengan kredit card you. Katalah kredit limit ada 10,000 kan. Jadi kalau you boleh fikirkan satu malam. Actually macam saya biasa bagi presentation, saya kata boleh tak you set you punya goal. Actually you nak berapa? Dalam sebulan tu berapa income you nak? Lepas tu you kena list down macam mana cara you nak dapatkan income tu. Katalah you nak 10,000 ataupun 20,000 sebulan. Jadi macam mana cara dia? Bolehkah dengan pekerjaan you sekarang ni you dapat? Kalau tak boleh, then apa alternatif lain yang you ada? Jadi selalu tanya diri you sendiri lah. Ini kalau proses dipanggil Meta dan Milton lah, mana dia terawal-awal dengan spesifik, mana you kena spesifikkan kehendak you dan you kena tahu macam mana nak dapatkan apa yang you nak. Contoh macam kita nak buat KLCC, kita kena tahu tinggi dia berapa. Tak boleh main agak-agak. Kita nak buat 50 tingkat. Perancangan lah. Kalau kata nak buat 50 tingkat, pasir lebih kita buat 52 tingkat. Memang runtuh lah bangunan, betul. Jadi you kena spesifik apa you nak. Lepas tu macam mana cara nak dapatkan, apa option yang you ada, apa penghalang you dan sebagainya lah. Macam tu lah. Okey, jadi dah lagi seperti kita juga ni yang bekerja secara freelance ini, dan saya jadikan Cik Khairul sebagai contoh bekerja secara freelance. Jadi bagaimana Cik Khairul, walaupun kita bekerja secara freelance tapi kita masih boleh mampu bertahan, kita mampu menguruskan keuangan yang baik. Mungkin Cik Khairul boleh berkongsi pengalaman Cik Khairul susah senang dulu. Actually macam saya walaupun freelance, tapi saya pilih bidang yang mana kita boleh pergi kepada exponential lah dia panggil. Mana dia ada dua jenis income kat sini. Yang satu parallel, mana dia income dia sama sajalah, mana dia tak boleh pergi jauh. Let's say hari ni kalau kita pilih nak berniaga, kita kata nak berniaga burger lah. Jadi kita kaji burger ni berapa jauh dia boleh pergi.
katalah kita berniaga satu hari paling kuat kita boleh jual 100 biji burger. Kalau satu kita untung sedikit, kita berdapat RM100 sehari, mana RM3,000 sebulan, itu you punya potential income lah. Tapi saya lebih suka pilih kepada bidang-bidang yang mana leverage ataupun exponential income. Mana dia income tu unlimited. Lagi besar you punya effort, lagi banyak you dapat. Macam tu lah. Jadi memang tak ada masalah langsung tentang kewangan. Mula-mula tu in beginning stage saya perlukan masa lama sikit lah. Saya ambil masa 2 bulan untuk belajar benda baru pasal bukan bidang saya. Saya main muzik. Saya tak tahu menau tentang bisnes, saya tak tahu pengurusan kewangan. Hari ni saya bercakap ni atas dasar buku-buku yang saya baca, orang-orang yang saya jumpa, kursus-kursus yang saya masuk, kan? Dan saya memandang serius benda ni lah, personal development. Lagi bila you grow, actually automatic income you akan grow lah bagi saya. Very simple. Jadi macam saya kadang-kadang saya spend sampai RM4,000 juga beli buku per month. Jadi orang kata tamak juga lah. Bukan boleh baca semua pun, tapi every morning sebelum tidur saya baca sikit, bangun tidur saya baca sikit, step by step lah. Tapi saya dapati bila setiap kali saya baca buku, saya dapat extra knowledge yang mana saya boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Dan saya dapat control saya punya duit lah actually. Lepas tu sekarang ni saya sedang memandang ke arah macam bidang properties, actually dah mula sikit-sikit lah. Saya rasa actually ada banyak sangat peluang bila once you dah sampai satu step di mana you boleh keluar daripada masalah yang biasa ni. Yang biasa kita hadapi masalah tak cukup duit ni. Actually bila you dah tahu menggunakan teknik MSI, you dah dapat kata aset yang lebih banyak. Actually you boleh multiplykan lagi. Tapi macam untuk basic saya rasa macam benda yang paling bagus untuk kita baca buku, contohnya macam The Richest Man in Babylon. Itu yang paling basic lah bagi saya. Macam mana dia simpan duit dia sikit demi sikit, lepas tu dia laburkan semula duit dia. Lepas tu apabila dapat hasil tu dilaburkan lagi sekali. Pasal bagi saya duit ni ibarat biji benih lah. Ibarat biji benih. Kita kata duit kita, tapi end of the month kita bagi kat bank, bagi kat Giant, bagi kat tuan rumah kan. Jadi actually duit ni biji benih. Kalau kita tak sedar, kita bagi kat orang lain. Actually orang lain pandai nak semai, dia dapat hasil lah. So kita cari, kita bagi lagi ke orang. Kita cari, kita bagi ke orang. Jadi saya suggest better stop and bagi pada diri sendiri dulu. Itu pendapat saya lah. Okey, jadi bagi saya kalau nak bantu semua orang tu impossible. Tapi bagi saya senang je. Kalau orang tu nak, saya boleh bantu. Kalau dia tak nak, macam mana kita cakap pun dengan dia, macam mana you try to convince dia pun, dia takkan berjaya. Actually pasal apa, benda tu datang daripada dalam diri dia lah. Macam ada satu kisah dua pesakit yang berjumpa doktor. Yang seorang kata, doktor, saya nak sembuh. Yang ni insya-Allah sembuh lah. Yang kedua tu dia kata, doktor, sembuhkanlah saya. Yang ni payah nak sembuh. Betul kan? Jadi kalau dia nak berubah, insya-Allah kita boleh bantu dari segi ilmu, dari segi dorongan. Okay? Kita selalu call dia, jumpa dia, setkan goal untuk dia. Betul kan? Jadi macam contohnya sekarang ni saya tengok perniagaan macam konvensional agak payah sikit lah. So saya tengok dalam 1000 company yang buka, ada 950 tutup. Success rate hanya 5% tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga dia menurun lagi. Daripada 50 company itu tinggal 20. Betul? Yang ni melalui pembacaan lah. Okay? Tapi saya rasa ada sebab benda tu berlaku lah. Actually kenapa 5% berjaya, 95% tak berjaya kan? Mesti ada sebab benda tu berlaku. Mungkin perancangan yang tak rapi. Jadi bagi orang ramai yang ingin menghubungi Carol, bagaimana agaknya?